Assalamualaikum, salam sejahtera utama TVS 5 Disember 2020. Anda bersama saya, Lukman Muhammad. Dan saya Balisa Sari. Seperti biasa, saksikan antara tajuk utama TVS malam ini. Lulusan bidang teknikal dijangka menjadi rebutan dalam pasaran pekerjaan pada masa hadapan. Untuk itu, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, minat generasi baharu terhadap bidang itu perlu dipupuk, terutamanya sektor kejuruteraan yang sering dikaitkan dengan istilah dirty, difficult dan generous atau 3D. Trend masa depan menunjukkan bahawa bidang yang berkait dengan teknologi akan menjadi profesion berpermintaan tinggi. Penggunaan teknologi terkini pula akan mengubah imej 3D ini kepada imej berprestij kerana profesion teknikal menuntut kesarjanaan ilmu dan kepakaran yang mendalam. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas sempena Hari Profesion Teknikal Negara HPTN 2020 yang disiarkan secara rakaman video menerusi rancangan Selamat Pagi Malaysia pada Sabtu. Kerjaya kejuruteraan katanya mempunyai pasaran kerja lebih cerah dengan memberi pulangan besar meskipun bidang itu secara langsung atau tidak langsung memberi persepsi negatif bagi pemilihan kerjaya dalam kalangan generasi muda. Kata Muhyiddin, kerajaan akan berusaha memperkukuhkan kualiti lulusan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dan pendidikan teknikal serta latihan vocational TVET dalam usaha untuk memajukan profesion teknikal negara. Selain itu, Muhyiddin berkata kerajaan turut berhasrat untuk melahirkan lebih ramai pembuat dasar dan pemimpin dalam kalangan warga profesion teknikal supaya hala tuju negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Di samping itu, agensi dan syarikat strategik negara berasaskan teknologi perlu diterajui dari kalangan profesional teknikal. Ini selaras dan bertepatan dengan tema HPTN 2020 tahun ini, masa depan adalah kita. Tambah beliau lagi, pelajar sekolah dan belia digalakkan untuk menjadikan bidang itu sebagai pilihan kerjaya masa depan mereka, bukan sahaja demi memenuhi keperluan masa depan perindustrian negara, tetapi untuk melahirkan golongan profesion teknikal yang berdaya maju. Jelas beliau ia selari dengan perkembangan global, terutamanya ledakan teknologi, revolusi perindustrian 4.0 dan peluang pekerjaan yang ditawarkan berkaitan jurusan STEM dan TVET adalah amat cerah dan tidak seharusnya dilepaskan. Pelbagai program dan inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Sarawak dalam melaksanakan pembangunan belia di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johariddin Upeng berkata, ia selari dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju menjelang tahun 2030. Mengulas lanjut, katanya Sarawak telah menyediakan platform kepada belia untuk mencebur diri dalam pelbagai bidang termasuk industri seni kreatif dan sukan. Antara lain, katanya lebih 160 juta ringgit diperuntukkan dalam membangunkan platform performing art bagi menggalakkan anak muda mengetengahkan bakat mereka dalam industri seni. Kerajaan pimpinan saya telah memperuntukkan lebih daripada 160 juta untuk membangunkan performing art bagi kita mewujudkan seni budaya kita. Ini akan memberi latihan kepada belia yang mempunyai bakat dalam performing art dan juga seni, termasuklah lagu, drama yang harus kita pupukkan. Dengan platform yang disediakan itu, jelasnya belia dilihat mampu mewujudkan budaya yang ada di Sarawak dan seterusnya boleh dipromosikan ke luar negara. Selain itu, penggunaan teknologi tinggi termasuk drone dalam sektor pertanian, Abang Johari percaya ia dapat menggalakkan belia untuk terlibat dalam bidang pertanian, terutamanya menerusi pertanian moden. Belia yang cergas akan mewujudkan negeri yang cergas. Sebab itu, di mana dikatakan oleh Yang Berhormat tadi,
masa depan kita adalah cerah. Dengan langkah ini, Sarawak katanya mampu menjadi pembekal makanan ke negara serantau mencapai status negeri maju menjelang 2030. Peranan golongan belia penting dalam pembangunan negara bangsa. Justru pandangan dan idea bernas maupun kreativiti belia amat diperlukan. Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, generasi ini penting bagi menentukan hala tuju negeri atau negara yang cerah pada masa depan. Penyertaan golongan belia amatlah dialukan kerana tenaga, idea bernas dan juga pandangan kreatif mereka akan lebih memeriahkan lagi suasana kehidupan masyarakat kita. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan Hari Belia peringkat negeri Sarawak pada tahun 2020 pada Sabtu. Seperti penganjuran edisi lalu, Karim menambah sambutan ini sering diadakan untuk menghargai penglibatan belia dalam setiap aktiviti kemasyarakatan maupun aktiviti sosial. Dan dengan penglibatan seperti ini, ia akan memberi semangat kepada pihak kementerian untuk terus bekerja keras dalam menyediakan perancangan strategik termasuk menyediakan pelan tindakan pelaksanaan program pada masa akan datang. Sehubungan itu, Karim percaya Sarawak kini berada di landasan yang betul dengan penglibatan belia yang amat memuaskan. Kita lihatlah bagaimana keadaan belianya pada hari ini. Daripada apa yang dapat kita lihat, keceriaan pada wajah belia pada hari ini, daripada apa yang dapat kita lihat, penglibatan belia-belia dalam program-program yang disediakan oleh kerajaan dan juga NGO, saya percaya negeri Sarawak adalah pada landasan yang betul. Kita percaya bahawa kita mempunyai pewaris-pewaris yang betul-betul komited. Bertemakan belia pemacu transformasi digital Sarawak pada tahun ini, Karim percaya banyak lagi peluang dan ruang buat para belia dalam mengetengahkan kreativiti serta bakat mereka. Ujarnya, inisiatif ini serba sedikit bagi menarik minat belia untuk turut serta dalam arus pembangunan perdana di Sarawak. Antara pengisian sambutan Hari Belia tahun ini termasuklah radio amatur, pertunjukan mini drone, pengumpul Hot Wheel, pertunjukan kereta dan motosikal, pameran rakan belia dan banyak lagi. Kejayaan sambutan juga telah melibatkan beberapa rakan strategik seperti Pejabat Residen Samarahan, Pejabat Daerah Asajaya, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pendidikan, Jabatan Kesihatan Negeri dan agensi kerajaan yang lain. Baik, seperti yang kita tahu, anugerah tokoh belia akan diberikan kepada belia-belia yang banyak melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan dan aktiviti sosial. Begitu juga dengan tahun ini, tanpa disangka, pandemik mula melanda negara dan Persatuan Belia ini tampil membantu mereka yang memerlukan tatkala negara masih berperang dengan COVID-19. Bagi Awang Syazwan Syafiq, anugerah ini suatu yang bermakna kerana dapat menempatkan persatuannya sebagai tokoh Persatuan Belia tahun ini. Katanya untuk tahun ini sahaja, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Negeri Sarawak turut memfokuskan nasib rakyat yang dibelenggu kesusahan akibat pandemik COVID-19. Selain melatih potensi kepimpinan belia tambahnya, persatuan ini juga telah menyalurkan bantuan kepada lebih 400 buah keluarga dan juga individu masa pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Memang tak sangkalah akan ada pandemik COVID-19 dan pada tahun ini jugalah melihat keadaan yang berlaku kepada masyarakat di negeri Sarawak, ramai yang memerlukan bantuan dan sebagainya, maka ABIM sebagai sebuah badan bukan kerajaan, badan belia, kami juga sama-sama membantu untuk memberikan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan melalui kempen Seorang Sekapi Beras. Terutama sekali pada fasa pertama PKP dahulu memang sangat kritikal. Jadi alhamdulillah dengan bantuan daripada orang awam, kami dapat menyalurkan sumbangan kepada lebih 400 buah keluarga dan individu di sekitar Kuching dan Semarahan. Manakala bagi Khalid Husaini pula, beliau berharap dengan anugerah yang diperolehi ini akan menarik lagi minat para belia dalam memperhebatkan potensi diri khususnya menerusi semua platform yang telah disediakan.
Harapkan agar beliau di Sarawak bolehlah untuk selepas ini sama-sama kita untuk memperhebatkan lagi potensi diri walaupun kita sebenarnya menghadapi pandemik COVID-19 tetapi itu tidak akan menghalang kita untuk terus dapat memperselahkan personaliti kita bukan sahaja daripada bidang sukan seperti e-sport dan sebagainya tetapi ada juga aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan. Sekarang ini pun ada juga puisi-puisi di atas talian mahupun pertandingan-pertandingan pidato, debat dan sebagainya yang boleh mencukil bakat-bakat kita secara atas talian. Berbeza pula dengan doktor berusia 32 tahun ini. Menerusi penglibatan dalam Persatuan MDA Malaysian Dental Association, beliau berpeluang menyertai pelbagai aktiviti kemasyarakatan pergigian terutamanya di kawasan pedalaman dan terpencil yang sukar mendapat akses kepada perkhidmatan pergigian. What we actually focus more on and we are really passionate about is CSR programs, community service responsibility programs. Because we have unique geographical terrain here in Sabah and Sarawak, so our challenges is actually very different from what it is in West Malaysia. And then we have many rural communities where they have difficulty to access oral health care. So we feel that it is a big need there. Yeah, so it's very expensive for them to come out to the bandar to get treatments. Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengumumkan peletakan jawatan sebagai Menteri Besar Perak dalam satu sidang media di Ipoh pada Sabtu. Pengumuman itu dibuat selepas beliau menghadap Sultan Perak, Sultan Nazril Muizzuddin Shah untuk menyembahkan warkah peletakan jawatan tersebut Menteri Besar dan seluruh ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak Darul Rizwan. Katanya beliau diperkenan untuk menghadap Sultan Nazrin pada jam 3 petang. Ahmad Faizal berkata beliau turut menyembahkan rasa penghormatan untuk berkhidmat di bawah naungan Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan. Pengalaman itu katanya merupakan sesuatu yang amat bermakna, penuh dengan pelbagai cabaran. Beliau turut memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan semasa pentadbirannya. Baik, bersua kembali. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK mensasarkan 1 juta penerima bagi program Kembara Prihatin Negara dalam tempoh setahun. Program berkenaan, kata Ketua Bahagian Pemulihan dan Perundangan Muhammad Ali Taib, memfokuskan kepada rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Prihatin Negara start from 1st November and will be ended till next year, which is 31st October. So between that particular line, we are hoping to serve 1 million target group, which is like we did today. And this is actually the second in Kuching. And tomorrow, as being mentioned by YB just now, we will have another program. And then in Semarahan, there are also, and at the moment, each and every division have their own Kembara Prihatin movement. Sementara itu, Menteri KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah ketika ditemui berkata program itu akan diteruskan secara mingguan merangkumi 108 daerah di seluruh negeri termasuk pelan jangka panjang. At the department level, for instance, under Jabatan Kebajikan and also under Jabatan Wanita Keluarga, we look at it in a long-term basis. How we can help them to, one is to get skills that can generate income, so that at the end of the day they are able to stand on their own feet. That's very important. Baik, ini sedikit perkembangan COVID-19 di Sarawak. Sarawak mencatatkan 1 kes positif COVID-19 yang dikesan di daerah lawas menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini meningkat kepada 1,068 kes pada Sabtu. Kes ke-1068 ini merupakan seorang lelaki warga negara tempatan dari Sarawak yang telah menjalani saringan COVID-19 sebagai individu yang baru balik dari kawasan berisiko tinggi jangkitan COVID-19 iaitu dari Sabah.
Pengesanan kontak kepada kes ini sedang giat dijalankan dan kes ini dikategorikan sebagai kes import B iaitu mendapat jangkitan semasa berada di kawasan berisiko tinggi jangkitan COVID-19. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 2 kluster COVID-19 yang telah tamat setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Kluster tersebut merupakan kluster Baki dan kluster Seladah bagi daerah Kuching. Dedah JPBN Sarawak lagi, daerah Kuching dan Serian kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 3 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas, di mana Kuching merekodkan 2 kes dan Serian merekodkan 1 kes. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC akan meneliti semula pendekatan untuk menjana pendapatan menerusi produknya susulan pandemik COVID-19. Ini termasuk menggunakan kaedah inovatif bagi memastikan pendapatan dapat dijana sekaligus mengangkat semula ekonomi produk SEDC. Di Kampung Budaya Sarawak SCV Santubong, pelbagai usaha giat dijalankan termasuk mengambil inisiatif menjual sayur-sayuran yang ditanam di sekitar kawasan SCV selain memperkenalkan pakej pelancongan baharu serta khidmat penghantaran makanan ke kediaman susulan pandemik COVID-19. Memetik laporan bernama Pengarah Urusan Bahagian Pelancongan dan Hospitality Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Mark Ferguson berkata, tempoh pandemik ini dilihat sebagai peluang untuk meneliti semula produk-produk pelancongan sedia ada agar dapat memantapkan perniagaan serta industri pelancongan negeri ini secara amnya. Malah katanya cadangan atau usaha mewujudkan pakej pelancongan bagi menarik kehadiran pengunjung ke SCV juga disifatkan perlu susulan kemerosotan ketara yang mencecahi 4 hingga 5 pengunjung sehari. Bertemu kembali. Kementerian Kerja Raya KKR berhasrat untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk kementerian lain, agensi dan universiti bagi melahirkan lebih ramai profesion teknikal dalam pelbagai sektor yang mampu dipasarkan di peringkat antarabangsa. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, profesion teknikal tidak hanya tertumpu kepada bidang pembinaan dan kejuruteraan. Sebaliknya, diperlukan dalam banyak bidang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Tapi seringkali orang salah faham bila kita mengatakan technical people ini hanya bertumpu, bukan saja bertumpu pada JKR, bukan saja bertumpu pada arkitek, engineers dan sebagainya. Tapi kita ada juga bioengineering, for example, dalam medical sector. Banyak lagi sektor-sektor lain. Sebab itu kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Kementerian Air misalnya, dia ada technical people yang expert dalam bidang air. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia sempena sambutan Hari Profesion Teknikal Negara HPTN 2020 pada Sabtu. Fadilah berkata sempena sambutan yang diraikan bermula 5 hingga 30 Disember, Kementerian Kerja Raya turut mengadakan program di peringkat sekolah untuk memberi pendedahan kepada generasi muda. Katanya lagi, kerajaan turut berhasrat melahirkan lebih ramai profesional pelbagai bidang teknikal menerusi pembangunan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET, antaranya Akademi Binaan Malaysia yang telah melahirkan lebih 200,000 graduan. Jelasnya, kerajaan juga menyasarkan untuk melahirkan golongan profesion teknikal yang bukan sekadar memiliki kemahiran teknikal, malah berupaya menjalankan penyelidikan dan pengembangan baharu. Kita beralih ke perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS komited memastikan penganjuran kejohanan sukan tempatan dan antarabangsa dapat dilaksanakan semula pada tahun depan menerusi pengenalan gelembung sukan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nania Marikan berkata, kementeriannya sedang mengkaji beberapa model gelembung sukan yang digunakan di luar negara termasuk pertandingan bola sepak pada ketika ini.
Baru-baru ini Rizal mendedahkan KBS sedang mengusahakan satu model gelembung sukan yang akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dalam usaha membolehkan penganjuran pertandingan sukan dapat diadakan di negara ini. Dalam perkembangan lain, Rizal Marikan berkata KBS akan mengumumkan Pesuruhjaya Sukan baru dalam tempoh terdekat selepas mendapat kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. So, teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro dan ingat penjarakan sosial anda. Apa lagi kita perlu buat? Ya, pakai pelitup muka kita, kerap mencuci tangan dan sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan. Hanya di saluran 122 pastinya kami menyajikan berita yang sahih, tepat dan cepat. Betul? Serta terkini. Jadi saya Malisa Sari dan rakan saya penyampai Luqman Muhammad. Untuk itu, salam hormat dan selamat malam.